Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Roslan, pelajar tahun 2 Bachelor Sains dan Teknologi Makanan. Bersempena ulang tahun ke-50 Rukun Negara, suka saya bercerita tentang rukun kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Umum mengetahui seperti beberapa negara di dunia, Malaysia masih lagi mempunyai raja ataupun sultan yang menggunakan sistem raja berperlembagaan. Seperti monarki Britain, sistem ini juga digunakan dan dikenali sebagai Constitutional Monarch, di mana raja merupakan ketua negara dan perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Walaupun begitu, terdapat sebuah elemen dalam raja berperlembagaan di Malaysia yang masih lagi mengangkat kemuliaan, keagungan dan ketinggian status Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu alat-alat kebesaran diraja yang ada 13 keseluruhannya. Maka, pada hari ini, saya ingin bercerita tentang beberapa kisah di sebalik alat-alat kebesaran ini dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, tengkolok solek dendam tak sudah. Tengkolok merupakan perhiasan hulu Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Berbeza dengan tanjak, tengkolok selalunya digubah lebih tinggi, menyerupai mahkota dan gubahan tanjak sedikit lebih rendah. So, kenapa Agong tak memakai mahkota? Menurut legenda Melayu, Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah I ibni almarhum Sultan Mahmud Shah, iaitu keturunan Sultan Melaka, telah berlayar ke negeri Perak untuk membentuk Kesultanan Perak. Baginda telah berlayar bersama banyak pakaian kerajaan Sultan Melaka, termasuk mahkota diraja Melaka. Namun, dalam pelayaran berkenaan, kapalnya telah memasuki perairan cetek dan tersekat. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kapal berlayar semula adalah dengan mengurangkan beban kapal. Maka, satu demi satu, isi kapal tersebut telah dilemparkan ke laut, namun kapal masih enggan bergerak. Sehingga akhirnya satu-satunya yang tinggal untuk dilemparkan keluar kapal adalah mahkota diraja Melaka. Laut dikatakan gembira dengan tawaran baginda dan melepaskan kapal tersebut berlayar sendiri sehingga ke negeri Perak. Sultan telah melihat keajaiban itu sebagai petanda bahawa baginda dan keturunannya tidak akan lagi memakai mahkota sebagai sultan atau memakai semasa majlis pertabalan. Oleh itu, tengkolok telah digantikan sebagai mahkota, kecuali Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Tengkolok diraja juga dilipat 5 kali, melambangkan 5 rukun Islam yang diletakkan di bahagian badan baginda yang paling tinggi, iaitu di hulu baginda. Ia juga dihiasi dengan anak bulan dan bintang pecah 14. Muskat merupakan pakaian rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pegawai-pegawai istiadat Istana Negara. Ia diilhamkan daripada pakaian tradisional sebuah negara bernama Muskat berhampiran Iran yang juga dikenali sebagai negara Oman. Pening diraja merupakan pengancing atau tali pinggang, digunakan untuk menyemat kain atau samping. Digunakan oleh lelaki dan wanita, terutamanya Cik Siti Wan Kembang, seorang pemerintah wanita Kelantan sekitar tahun 1600. Pening diraja dibuat daripada emas 10 mutu dan permata belian. Keris pendek. Keris pendek merupakan sebahagian daripada pakaian rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, lazim diselitkan di bahagian depan samping. Keris ini berwarna putih, berhulu pekaka dan bermotifkan kepala burung garuda. Keris panjang. Keris panjang ini sering dilihat dipegang oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mata keris ini ditempa daripada besi waja dari 11 keris negeri-negeri, iaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Cogan alam dan cogan agama. Cogan-cogan ini merupakan lambang, panji-panji atau lencana. Ia melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam istiadat rasmi atau keberangkatan, kedua cogan-cogan ini akan dibawa oleh pawai dan disandarkan di bahu kanan dengan memakai tetampan, iaitu alas bahu. Cokma. Cokma merupakan batang besi yang berat di kepalanya, sering digunakan sebagai senjata. Cokma juga banyak digambarkan dalam epik dan legenda agama Hindu juga sebagai senjata. Tombak berambu dan payung obor-obor. Tombak berambu dan payung obor-obor masing-masing adalah 20 bilah tombak dan 20 kaki payung. Tombak diperbuat daripada tombak-tombak pusaka 11 negeri-negeri tanah Melayu dan payung diperbuat daripada kain sutera kuning.
Pedang, keris panjang dan sundang diraja. Pedang, keris panjang dan sundang diraja adalah 3 senjata Melayu lama yang dijadikan sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Kesemua alat kebesaran yang telah saya ceritakan sebentar tadi bukanlah hanya untuk kita kagumi. Penting untuk kita ketahui bahawa raja itu ialah ketua negara dan ketua agama Islam paling tinggi, sesuai dengan Tengku Baginda yang mengangkat martabat agama Islam dan seluruh negeri-negeri di Malaysia. Institusi raja ini sewajarnya kita anggap gah, megah, kuat dan berkuasa. Seperti alat-alat kebesaran berupa senjata seperti keris, cokma, tombak, pedang dan sundang. Dan sebagai rakyat, kita wajar berasa selamat dan terpelihara di bawah naungan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Institusi ini juga wajar dilindungi seperti perlambangan payung obor-obor. Sebentar tadi, kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, penting untuk kita menghayati prinsip-prinsip dalam rukun negara. Prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara antara prinsip yang sangat seronok untuk diceritakan dan dikongsi bersama untuk kita hayati. Ia merupakan sebuah keunikan negara yang sangat penting dan kita wajar berasa bangga kerana masih lagi mempunyai sistem raja berperlembagaan di dunia. Sekian, terima kasih.